bermula ni nak kurus je. Memang tak ada langsung nak jadi coach ke, memang tak ada. Macam niat Faiza nak kurus. Okey, untuk tuan semua, Faiza before ni Faiza melahirkan baby dengan melalui IVF. So macam Faiza kat situ memang nak kurus sebab nak baby. Sebab Faiza salah satu tu memang nak baby. Memang nak, orang kata okay, kalau kurus boleh ada baby semua kan. Faiza tu lah usaha yang mana terbaik untuk diri Faiza, nak kurus semua. Lama-lama Faiza terjebak jadi coach pula. Jadi macam Faiza, why not kita grab peluang ni? Pada mulanya Faiza takut dan ragu-ragu. Bolehkah aku buat ni? Bolehkah aku beritahu ke orang? Bolehkah aku bantu orang? Okey, pada mulanya memang malu sangat nak cerita apa yang Faiza buat, apa benda. Kenapa Faiza pilih Herbalife? Kenapa? Memang tak nak, memang kau boleh nak elak lah, tak nak cerita lah Faiza buat Herbalife semua. Tapi lama-lama tu Faiza dah hilang semua ketakutan, Faiza hilang semua, Faiza hilang malu semua bila dah dapat wow result tu. Bila kita dapat result, kita mula orang akan mula, walaupun kita PKP ke, orang kita share, walaupun kita share kita punya result kita, orang akan bertanya melalui macam WhatsApp ke, kita letak kat WhatsApp status, kita letak kat FB, kita kat IG semua. Kita tak boleh nak keluar, so macam kita share lah dengan semua orang kan apa yang kita buat. So kat situ Faiza macam okay, aku rasa boleh buat ni. Aku akan dapat, aku dah ada wow result. Aku ada result, kenapa aku tak nak share dengan semua orang? Kenapa aku tak nak bantu orang? Okay Faiza, dari situ Faiza belajar, nak dapatkan income macam mana, nak dapatkan extra income. Faiza nak bantu family Faiza. Faiza selalu rumah, so macam walaupun husband Faiza ada bagilah untuk diri Faiza, Faiza pun nak bagi extra kepada family Faiza sendiri. Yalah, orang kata kan, hantar anak macam tinggi-tinggi tapi tak kerja kat rumah. So Faiza nak buktikan semua orang Faiza boleh. Faiza walaupun tak kerja di rumah, tapi Faiza boleh bagi income ke extra money kepada family Faiza, kepada mak ayah Faiza. Itu niat Faiza. Apa pun Faiza dapat income ke, Faiza akan bagi kepada mak ayah dulu. Dapat je duit je, okay, Faiza akan bagi ke mak ayah. Tu je yang paling penting. Itu yang first Faiza buat. Dan Faiza akan infak sikit-sikit lah, ikut perubatan Faiza sendiri lah, apa ikut kemampuan Faiza sendiri. Okay, family Faiza dulu ni dia bisnes, buat ada catering makanan lah. Tapi Faiza dah dulu masa sama belajar pun, balik dia belajar semua, Faiza akan tolong mak dekat cafeteria. Kita ambil tender lah, tender masak dekat matrikulasi. So macam daripada pagi sampai ke petang, ke malam, 12 malam memang the whole kat situ memang dekat kafe je. Memang tak ada masa, memang sangat penat lah. Memang income Alhamdulillah, tapi itulah kita tak ada life, tak ada macam freedom untuk diri kita sendiri. So macam waktu tu okay, kira dah kat rumah ni macam fikir juga, aku nak buat apa sebenarnya, kalau apa yang extra income aku boleh buat sebenarnya. Macam Asma Faiza cakap juga, kita try fikir extra income yang boleh buat kat rumah, tak payah kerja. Yang penting kita boleh pergi travel, kita boleh pergi mana-mana, kita dapat income. Kita tak payah nak fikir macam bisnes macam mana. Okay, aku kena pergi sini, bisnes aku macam aku buat ni, aku kena tengok orang kita macam mana kita nak buat. Okay, aku nak buat makanan, tapi aku kena tengok orang semua. Kalau kita bagi orang lain masak, kita contohlah kita bagi pekerja kita masak, so kita kena ajar dia A to Z. Kalau bila kita macam bagi bila orang lain tu masak rasa lain, so pelanggan kita akan lari, kenapa rasa lain ni? So macam kat situ kita akan lari pelanggan. So kat situ kita kena belajar macam mana nak betul-betul sama dengan masakan kita. So Faiza buat baking, Faiza buat kek semua, Faiza semua buat macam okay, semua benda Faiza try. Faiza buat baking, saya buat kek semua, tapi Faiza tak ada masa untuk anak Faiza. So macam anak Faiza anak special, so macam Faiza kena begitu perhatian kepada dia. So macam tak ada masa untuk dia. So macam kalau baking kena kat dapur 24 jam. So macam tak boleh nak buat apa-apa, macam kena. Okay, kalau bila Faiza last sekali Faiza decide nak buat insurans pun kena jumpa orang semua, fikir banyak benda Faiza fikir. Apa benda bisa aku rasa boleh buat kalau bantu orang. Lepas tu last Allah pertemukan Faiza dengan Herbalife. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah sangat Faiza dapat income dalam 2,000 hingga 3,000 sebulan. Syukur. Memang saya sangat syukur sangat sebab benda ni macam aku kat rumah, aku boleh bantu orang. Aku boleh dapat income. Why not aku buat benda ni sungguh-sungguh?
kita boleh sebenarnya, kita boleh sangat, syukur sangat, memang kita sangat boleh, kita apa kita kena belajar. Pak Izzah yang belajar daripada belajar. Kadang Pak Izzah pun tak faham Pak Izzah. Okay, Coach Faiza, Coach Zel jauh di UK sana, so macam kadang ada cabaran jugalah masa dia. Sekarang Coach Zel mungkin baru bangun tidur ke sana kan, beza masa, so macam Pak Izzah akan rujuk kepada coach-coach lain, Coach Yana, Coach Fairuz, Coach Dia, semua tak ada rujuk, So macam buat kita orang macam, buat kita nak ilmu, kita nak belajar, kita nak tingkatkan diri kita kan. Semacam kira Asma Faizah pun kata, okay, cari benda, fikir benda yang kita boleh buat side income. Walaupun Asma Faizah ada income dia sendiri, so macam dia nak Faizah sendiri. Dia tak nak banyak kerja kat rumah je, duduk je, tak nak macam terperuk je, tak ada perkembangan luar. So macam okay, cari-cari. Alhamdulillah Faizah boleh jumpa sangat. Alhamdulillah, syukur sangat dengan income Faizah sekarang. Faizah memang Alhamdulillah, Herbalife sekali-kali untuk Faizah. InsyaAllah Faizah akan buat yang terbaik untuk Herbalife. Faizah akan bantu ramai lagi orang, insyaAllah. Okay, si rumah percaya, insyaAllah. Okay, dengan ini kita akan, petang ni kita akan ada sharing yang memang sangat-sangat special, memang mahal sangat untuk kita dapatkan sharing pada beliau ni. So Coach Iman ni adalah YouTube channel. Siapa ingat? The Yaman Channel. Okay, jom. Ramai yang follow YouTube beliau. Coach Iman ni akan bongkarkan apa yang perlu anda lakukan untuk increase follower you all semua, dapatkan customer. Coach Iman dapatkan banyak lead lah, sangat banyak lead. So macam beliau lakukan behind the screen untuk tingkatkan follower dia daripada kosong kepada 100,000 follower dalam masa 2 tahun. Hebat kan Coach Iman ni? Okay, bayangkan makin ramai yang follow kita, makin ramai yang kita boleh bantu sebenarnya. Okay, apa rahsianya? Jom kita belajar dengan Coach Iman. Kita boleh tanya dengan Coach Iman apa yang kita tak faham sebab kita dengan ini. Faizah dengan segala hormatnya menjemput menjadi tim Coach Iman. Let's go. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Sehat? Have you had your shake today? Okey, dah apa tadi? Lunch ke belum? Oh, sahur dah ada. Okey. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Iman. Okay, jadi saya nak share sikit lah tentang ini, topik yang saya akan share lah tentang Master of Flow Leads. Jadi anda dah bersedia? Okay. Macam mana tekan next? Next. Okay, next. Tak maaf, saya tak biasa sangat guna Zoom ni. Okay, jadi sebelum, ni before after saya lah. Semua orang pun ada before after masing-masing kan. Jadi sebelum ni saya dulu sebenarnya waktu saya start saya kurus. Lepas tu biasalah dah naik, saya naik 13 kilo. Tapi lepas tu dia jadi terlebih naik pula. Ada tak yang sama masalah macam saya? Jadi berat saya waktu tu sampai 80 kilo lah. Almost 80 kilo. Jadi saya pun ikut pemakanan yang coach saya sarankan, tukar sarapan, buat betul-betul, amalkan gaya hidup yang lebih sihat. Jadi sekarang sudah turun almost 10 kilo. Sekarang rasa lebih muda, bertenaga dan lebih fit lah sekarang. Jadi sekarang saya aktif jogging, berbasikal. Okay, ada tak siapa yang geng-geng cyclist? Ada juga ke dalam ni?
Geng berlari ke ada? Okay. Okay, next. Okay, jadi background saya waktu saya start business, saya student. Jadi saya waktu tu belajar di Université de Strasbourg kat France. Okay, dalam bidang kimia. Tengok, kalau tengok pun dah beragak dah belajar kimia kan. Semua pakai lab coat macam tu. Kan? Jadi waktu tu apa? Saya start waktu umur lebih kurang 20, 22, 21, 22 tahun macam tu lah. Ada ke student dalam ni? Yang saya tahu ada dia kan, student kan? Tak tahu ada lagi ke tak student. Syarif Dana pun student juga. Student for life. Okay. Okay, next. Okay, jadi why Herbalife? Jadi saya start buat Herbalife waktu saya student Jadi sebab saya nak, basically saya start buat Herbalife sebab saya nak kumpul duit untuk kahwin lah. Jadi waktu tu student lagi nak kahwin kan, mana ada duit kan. Jadi waktu tu girlfriend saya waktu tu dia dah start lah buat business, coaching orang untuk turunkan berat. Jadi dia pun suggest lah kat saya kan, dia kata why not buat business, buat macam yang dia buat. Sebab dia kata waktu tu income pun dah lebih kurang 10,000. Jadi saya pun macam kagum lah kan. Dia ni sebaya dengan saya, umur baru 21, 22 tahun tapi dah boleh dapat income lebih kurang RM10,000 sebulan kan. Jadi dia pun bawa ajak saya pergi ke event yang macam ni jugalah, tapi waktu tu dekat Day One lah, bukan event online lah kan. Jadi saya pun rasa excited, saya rasa macam okay, menarik kan. Lepas tu dia ajak saya pergi ke Bali untuk training, ada satu dipanggil supervisor training kat Bali. Dan banyaklah, jadi saya pun pergi dan saya nampak big picture lah, yang saya pun student pun boleh buat juga kan waktu tu. Dan Alhamdulillah waktu tu saya nak kahwin, saya target saya nak kena kumpul lebih kurang dalam 20 ke 30 ribu ringgit lah, lebih kurang 25 ribu ringgit macam tu kan, campur duit hantaran, duit kahwin apa semua, buat kenduri apa semua. Dan Alhamdulillah dalam masa setahun saya berjaya kumpul. Dan waktu tu girlfriend saya lah waktu tu, yang sekarang isteri saya, Kosyana, dia yang banyak guide saya lah. Okay. Jadi bila saya pergi ke makin banyak training, makin banyak ni seperti extravaganza, banyak training lah pergi dalam dan luar negara. Jadi saya memang nampak, okay, walaupun saya ada, dan bila saya habis belajar, walaupun ada degree kan dari luar negara, tapi saya nampak macam okay, kalau buat Herbalife ni lagi banyak yang saya boleh dapat kan. Maksudnya daripada segi masa saya, dia fleksibel. Okay, macam-macam saya boleh boleh pergi, sebab saya tengok waktu tu Yana dia memang boleh pergi travel sana sini kan, macam best lah, lifestyle freedom lah kan. Lepas tu income pun okay. Saya tengok waktu tu dia pun dah boleh income lebih 10,000 sebulan kan. Dan lagi satu saya nampak, bila kita buat bisnes ni, dalam masa yang sama kita akan jaga kesihatan kita juga. Jadi 3 benda ni bagi saya yang memang keperluan utama kita lah hidup. Betul tak? Siapa setuju dengan saya? Kan? Jadi masa, kesihatan, duit. Jadi kadang kita nak dapat 3 benda ni sekaligus susah. Okay? Jadi bila yang saya nampak, kalau saya buat Herbalife betul-betul, saya boleh dapat 3-3 ni. Pada usia yang tak perlu nak tunggu ni lah, pada waktu yang muda pun dah boleh dapat lah kan. Jadi sebab tu, itulah, sebab kalau nak buat apa-apa, nak jadi kaya ke, ni banyak je bisnes-bisnes yang boleh bagi kita income kan. Tapi nak dapat yang 3-3 ni sekali, yang saya nampak Herbalife boleh bagi. Okay, jadi kalau ada antara anda juga yang nakkan 3-3 ni sekali kan dalam hidup anda sekarang, InsyaAllah Herbalife satu platform yang sangat bagus. Okay, boleh? Okay, kalau siapa yang nak tu cuba komen. Saya nak masa, kesihatan dan income. Okay, next. Okay, jadi kita nak start, saya nak start sharing saya tentang macam mana dapatkan lebih banyak leads untuk bisnes kita. Jadi saya percaya kat sini kan, ramai yang dah mula berjaya turunkan berat, mungkin ada yang dah dapat result, tak kisahlah, 1 kilo ke, 2 kilo ke, 5 kilo ke, ataupun yang dah lebih 10 kilo dapat result. Ada tak yang dah dapat result? Yang dah berjaya turunkan berat badan? Cuba komen dekat
cuba komen, tulis berapa kilo yang anda dah turun. Wow, Bamfast. Bamfastnya tu saya main badminton sama-sama dengan dia gambar kan? Betul tak? Okay. Ada yang dah turun 7 kilo, 10 kilo, banyak. Okay, jadi mungkin sebelum ni anda join group coaching kan? Anda diberikan tips-tips, anda belajarlah kan? Dapat macam-macam tips daripada coach, dapat macam-macam ilmu, turun berat kan? Macam mana gaya hidup sihat, nak amalkan pemakanan lebih baik, gaya hidup sihat dan sebagainya. Jadi sekarang kita nak tukar kita punya mindset, nak shift mindset kita kan. Daripada seorang yang sebelum ni menerima, sekarang kita nak tukar jadi seorang yang giver pula. Basically nak dapatkan leads macam tu je. Start dengan tukar mindset kita. Okay. Instead sebelum ni kita je yang terima, sekarang kita pula yang dah bersedia untuk bagi. Bagi ilmu, bagi tips dan sebagainya dekat orang lain. Okay. Siapa yang dah start give back? The more we give, the more we get back kan? Siapa yang dah start give balik dekat keluarga dan family dia, share tips-tips, ada ke? Alhamdulillah. What you give, you get back. Okay. Okay, next. Okay, jadi kita tukar shift kita dan saya nak explain sikit apakah itu mendapatkan leads. Apa tu sebenarnya leads tu kan? Okay, jadi leads tu adalah orang yang interested dengan kita. Okay. Biasanya kita nak buatkan orang jadi, kita nak jadikan diri kita ni macam magnet lah. Kita nak positionkan diri kita ni sebagai orang yang boleh bantu nak selesaikan masalah orang lain. Okay. Dalam kes kita ni kita nak bantu selesaikan masalah berat badan lah dan juga kesihatan ataupun gaya hidup sihat ni kan. Jadi kita nak letakkan diri kita macam magnet yang menarik orang sekeliling kita. Okay, nak jadi apa? Jadi magnet. Okay, next. Okay, ni saya nak tekankan betul-betul tujuan kita dapatkan leads. Ni siapa speaker Yana ni? Dia mengganggu lah. Okay, jadi tujuan kita dapatkan leads. Kena faham tujuan kita nak dapatkan leads ni, kita bukan nak, untuk peringkat awal kita bukan nak menjual semata-mata tau. Sebab banyak kadang-kadang orang yang macam start nak sharing, dia rasa macam dia kena menjual, dia kena kena dapatkan customer dan sebagainya kan. So benda tu dia jadi macam nanti pressure. Okay. Jadi sebenarnya tujuan kita nak dapatkan leads ni, kita sebenarnya nak bina community. Nak bina apa? Cuba komen sikit. Bina satu community yang ada matlamat dan tujuan yang sama dengan kita. Di mana kita ni jadi leader yang boleh bantu mereka. Nampak yang gambar? Macam satu kapal menuju ke arah satu direction yang sama kan. Iaitu kita nak menuju ke arah goal kita lah. Tak kisahlah nak turun berat ke, nak apa ke kan. Dan kita ni sebagai seseorang yang boleh guide diorang. Seorang yang boleh lead diorang. Okay. Okay, next. Okay, saya suka buat analogi yang nak buat bisnes ni, nak dapatkan customer ni, sama macam kita nak berkahwin lah, cari pasangan kan, untuk kahwin kan. Ada ke kita macam jumpa sesiapa kan kat tepi jalan ke kat mana-mana kan, lepas tu kita ajak kahwin terus macam tu je. Chances nak kena, kebarangkalian nak kena reject tu macam mana? Kan, kita tak kenal dia, dia pun tak kenal kita, lepas tu tiba-tiba, jom kahwin jom. Kan? So, tinggi tak nak kena reject? Ada dalam drama TV3 kan. Jadi kadang-kadang saya tengok kebanyakan orang yang buat nak dapatkan customer ke, nak cari, nak ni, dia especially bila kita buat secara online ni lah kan, dekat social media, itu yang kita buat. So dia jadi susah sikit lah kan. Sebab kita tak ikut proses yang betul. Kalau kita nak ajak orang kahwin macam mana? Biasa macam mana? Kan, kita kenal dulu, dia pun kenal kita. Lepas tu ada orang ganggu saya lah kat sini. Susah nak fokus. Okay. Jadi kenal each other kan, tahu ni semua latar belakang apa semua. Yakinkan prospek kita tu. Lepas tu barulah kita melamar kan, ajak kahwin ke apa kan. Jadi kebarangkalian nak diterima tu lebih tinggi lah. Betul tak? Ya, analogi nak dapatkan customer pun macam tu jugalah. Dia ada proses dia. Jadi proses ni yang kita panggil sebagai sales funnel lah. Saya biasa share
dekat team saya nama dia sales funnel. Okay, next. Ni dia. Jadi dia funnel ni macam satu corong lah, macam penapis kan. Jadi atas sekali tu leads lah. Kita dapatkan leads, iaitu siapakah leads ni, orang yang dia macam interested, dia kenal kita dan aware tentang kita. Biasa kita dapatkan leads ni sekarang ni online kan, kita guna social media lah. Dan juga lepas tu kita tapis leads ni, dia akan jadi masuk dalam satu community kita. Nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut lah. Okay. Jadi community ni lah orang yang dah berminat dan mula percaya dengan kita. Lepas tu kita tapis lagi, dia akan mula jadi pelanggan. Pelanggan ni biasanya orang yang dah start nak cuba dengan kita lah. Macam kes saya dan Yana, kita ada 2 jenis pelanggan lah. Satu yang join program cabaran kurus 7 hari yang kita panggil CK7. Satu lagi yang join program 1 bulan tu. Okay, dan daripada pelanggan-pelanggan tu semua akan ada pelanggan yang betul-betul suka sangat dan percaya sangat kat kita. Tu yang kita panggil sebagai VIP customer lah. Dan dari situ kita akan tapis untuk cari kita punya bakal president team. Okay, jadi sekarang kita start dengan leads dulu lah. So, semakin banyak leads kita, semakin banyaklah dia punya yang ke bawah-ke bawah tu kan. Semakin banyaklah new coach kita, semakin banyaklah orang yang akan jadi VIP kita, semakin banyaklah orang yang akan jadi bakal-bakal presiden tim kita. Okay, dia start dengan leads. Okay, nampak tak dia punya flow dia? Okay, next. Okay, jadi macam mana cara nak dapatkan leads? Okay, sekarang ni kita buat secara online je lah, senang kan. Semua pun guna social media, okay, macam-macam ada. Facebook ada, Instagram. Okay, macam saya dengan Yana sekarang, kami fokus dekat Instagram buat juga, tapi sekarang banyak fokus dekat YouTube dan juga TikTok lah. Okay, TikTok ni baru start dan nampak sekarang ni alhamdulillah okay. Cuba komen sikit, korang guna apa sekarang ni biasa nak dapatkan leads? Ataupun apa social media yang anda paling aktif lah sekarang ni? Personally anda guna kan? Okay. Ada yang guna Facebook, ada yang guna IG. Twitter ada ke Twitter? WhatsApp ada. Instagram, Facebook. Ada yang pakai Twitter ke? Tak banyak pakai Twitter kan? YouTube tak ada? Tak ada orang yang buat YouTube ke? Bukan budak-budak Twitter. Okay, jadi kalau kita tengoklah trend sekarang ni yang saya nampak kalau guna video memang sangat-sangat bagus lah. Engagement lagi tinggi, nak yakinkan orang nak menarik, nak jadi magnet tu lebih senang lah dengan video. Jadi video ni dekat mana-mana lah ada, kat Instagram pun ada, dah ada apa dia panggil Reels. Dekat YouTube pun sekolah video kan, TikTok video, Facebook pun boleh juga video kan. Jadi kalau anda, memang saya rekomenkan sangatlah guna video. Macam saya dengan wife saya Yana, memang kami fokus YouTube lah. Start betul-betul fokus waktu tahun 2019 tu pun sebab saya ada seorang kawan ni lah, dia banyak share kat saya pasal YouTube, dia cerita ada YouTubers ni best kan, dapat income apa semua. Lepas tu saya pun inspired lah, dia ada suruh saya follow seorang YouTubers kan. Lepas tu saya pun ajarlah Yana, saya cakap kan, jom kita, why not kita try buat YouTube nak share macam mana cara nak turunkan berat apa semua kan, tips-tips turun berat kat YouTube. Lepas tu sebab Yana, isteri saya ni dia ada kelebihan sikit lah, dia pandai cakap. Macam saya ni jenis pemalu sikit kan, tapi saya boleh edit ni okey lah kan. Jadi saya buat kerja-kerja belakang tabir, dia banyak cakap lah. Kat YouTube pun saya ada juga buat video-video senaman kan, yang tak perlukan cakap-cakap tu biasa saya buat lah. Okay, ada yang kenal ni daripada YouTube kami, The Yaman Channel. Saya tak apa-apa malu. Okay, next. Inilah pilihan-pilihan yang ada. Okay, jadi macam tadi saya cakap kan, shift mindset kita untuk mula berkongsi. Okay, kalau anda dah mula dapatkan result kan, start share. Okay, share cerita anda. Okay, boleh gunakan social media yang anda aktif sekarang. Kalau sekarang mungkin anda memang aktif dekat Facebook dan memang ramai kawan-kawan dan keluarga anda pun memang guna Facebook kan.
start je share kat Facebook. Kalau memang sekarang anda pun guna, memang aktif dekat IG, memang anda punya circle pun kebanyakannya guna IG, boleh share dekat IG. Kalau nak share kat dua-dua tempat pun boleh. Okay. So apa yang anda boleh share sekarang ni? Okay, share before after anda. Kalau dah setakat turun 1-2 kilo pun tak apa, share je. Kan? Ataupun kalau yang dah result gempak lagi lah bagus kan, share 5 kilo, 10 kilo, share pengalaman join program online coaching tu macam mana. Share apa yang anda belajar kat online coaching tu, dia dokumenkan perjalanan anda nak turunkan berat tu kan. Sebab saya mungkin kebanyakan orang still kena turunkan berat lagi, betul tak? Bukannya tak ramai yang dah capai berat ideal lah tu. Maksudnya masih boleh diimprove lagi kan. Mungkin kalau dah capai berat ideal pun boleh improve lagi untuk dapatkan six pack pula ke apa kan. Jadi dokumenkan perjalanan kita tu. Macam tengok contoh kawan saya ni kan. Dia kata apa? Siapa feel free to follow my lose weight diary. So boleh tengok dia macam sebenarnya share dia punya testimoni dia kan. Okay. Okay, boleh share cerita Yang penting buatkan dia macam interesting lah. Buat macam cerita, buatkan macam satu journey kan, yang buatkan orang rasa menarik nak tengok macam mana dia punya ni nak, apa, menarik lah nak follow dia punya journey tu kan. Kadang kita orang dia tertarik nak tengok macam cerita, macam ada satu perjalanan. Jadi kita kena buat macam tu. Okay, next. Jadi boleh juga kongsi tips dari hidup sihat, tips pemakanan dan senaman. Share apa yang anda dah belajar dalam group coaching tu kan. Share dengan konsisten. Okay. Dan positionkan, macam tadi saya cakap, positionkan diri kita sebagai seorang yang boleh bantu orang lain kan. Sebab bila kita dah start share tips apa semua tu, orang yang mungkin dia follow posting kita tu, lama-lama dia akan rasa macam, oh dia ni ada something kan. Dia macam ada sesuatu yang boleh bantu dia, yang boleh bantu orang yang tengok tu lah. Jadi bila kita keep sharing secara konsisten, someone will be interested dan mereka akan approach kita. Okay. So mungkin ada kawan-kawan kita yang dia follow kita kan, dah lama dia tengok, oh sebelum ni baru turun 2 kilo, lepas tu dah turun 5 kilo, turun 10 kilo. Lepas tu dia pun berminat nak tahu apa yang dia buat ni kan. Lepas tu kita share lagi tips. Bila kita share tips ni nampak macam kita tahu apa yang kita buat kan. Kita macam expert dalam bidang kita kan. Jadi orang nak belajar dengan someone yang expert, yang betul-betul boleh bantu selesaikan masalah dia orang. Okay, kita positionkan diri kita sebagai seseorang tu. Okay. Positionkan diri kita sebagai seorang apa? Sebagai seorang expert. Okay, next. Okay, jadi bila dah ada orang yang interested, approach kita kan, dia nak tahu macam mana kan. Okay, jadi ni apa yang saya buat lah. Okay. Dan saya recommend untuk anda buat juga benda ni. Ajak dia orang untuk join kita punya Telegram channel. Buat satu Telegram channel. Macam Yana ni nama dia Coach Yana LKO kan. Dia macam ni nak ajak dia orang join. Boleh offer lah. Freebies ni macam tu, macam saya nampak ni dekat bahagian pin message ni kan, dia ada panduan shopping grocery. Jadi saya buat kan, kalau berminat nak join kita punya group ni Telegram ni, kalau nak dapatkan panduan shopping groceries ni, boleh join Telegram channel kita orang. So boleh bagi apa-apalah, bagi ebook ke, bagi consultation untuk turun berat ke, bagi free coaching selama 3 hari ke. Ini contoh-contoh lah kan, tapi bagi secara free je. Okay, ingat, the more we give, the more we get back kan. Jadi kenapa kita nak kena ajak diorang join Telegram channel kita ni? Okay, satu sebab kita nak sebagai simpanan database kita. Ni yang saya cakap ni, kita bina community tau. Okay, kita bina community orang yang sama-sama nak juga turun berat, nak juga dapatkan berat ideal. Dan kita sebagai leader, sebagai guide, orang yang guide diorang untuk capai diorang punya goal tadi tu, untuk selesaikan masalah diorang. Jadi bila kita masukkan diorang dalam group channel macam ni, satu, kita akan simpan database diorang, dan dalam group tu juga kita boleh engage lagi untuk tambah lagi kepercayaan. Sebab dalam bisnes yang paling penting apa? Trust kan, kepercayaan. Kalau kita nak beli apa-apa pun, biasa kita akan beli dengan siapa? Dengan orang yang kita percaya.
kita akan beli dengan brand yang kita percaya. Kita akan review dulu, kita akan tanya recommendation orang kan. Jarang kita macam main beli macam tu je. Okay. Lagi kuat brand tu kan, lagi percaya kita dekat brand tu, lagi senang kita nak membeli kan. Sama juga. Orang yang nak turun berat tu, dia kena percaya yang kita betul-betul boleh bantu dia orang. Jadi ni adalah salah satu cara yang nak boleh bantulah untuk bina lagi kepercayaan tu. Okay, boleh jadi dia punya flow dia tadi daripada social media tu, daripada leads tadi tu, bawa dia ke dalam community kita. Okay, next. Okay, tadi dalam group engage, buat apa, tak bagi tips, bagi apa semua, ajak bagi macam-macam benda lah, bagi value lah dekat dia orang. Tunjukkan yang kita betul-betul boleh bantu dia orang. Dan by the time nak kena, lepas tu macam ni saya terus buka promo untuk join program. So bila saya start je post pendaftaran dah dibuka kan, untuk program coaching kita orang, memang bertubi-tubi lah orang masuk kan, cakap berminat nak join kan. Okay. Sebab kita dah bina kepercayaan dulu kan, kita dah bantu dia orang. Dia sebenarnya online business ni, saya pernah pergi satu training, dia cakap kita bantu orang secara percuma sampai mereka sanggup bayar kat kita untuk dapatkan lebih, untuk dapatkan extra. Jadi kita tunjukkan kalau join program ni, banyak benda extra yang diorang boleh dapat. So nanti lepas ni Coach Salwa akan tunjuklah dalam topik apa, effective closing kan, macam mana cara nak closing yang lebih berkesan kan. Tapi kunci dia ialah bina trust dulu daripada dengan leads kita. Okay. Cara nak dapatkan leads tadi macam mana? Dengan kat social media, kongsi tips, share cerita secara konsisten. Lepas tu ajak bagi offer freebies untuk masuk ke dalam community kita, iaitu Telegram channel tadi. Okay? Boleh? Siapa yang dah ada Telegram channel, ada ke? Okay, dia boleh lah, Telegram channel boleh, WhatsApp group boleh, tapi saya recommendkan guna Telegram channel lah untuk permulaan ni. Benda ni semua senang je, simple je. Nanti kalau nak belajar yang lebih detail kan, dia punya cara-cara yang teknikal lebih detail, nanti boleh tanya coach masing-masing. Okay, next. Jadi target kita ialah kita nak dapatkan leads tadi tu daripada social media tu, iaitu orang yang dia sekadar kenal dan aware tentang kewujudan kita ni. Kita nak masukkan dia ke dalam komuniti kita, iaitu orang yang mula berminat dan percaya dekat kita. Okay, faham dia punya target dia macam mana? Okay, next. Jadi kunci untuk berjaya dapat banyak leads, betul-betul fokus untuk bantu selesaikan masalah, dan share daripada hati. Okay, dan yang ketiga ni memang konsisten. Memang nak kena buat secara konsisten. Kena keep sharing. Share cerita anda, perjalanan anda tadi tu kan. Dia memang ambil masa. Okay. Jadi ingat tujuan kita yang leads ni bukan nak menjual semata-mata. Jadi tujuan kita ialah nak bantu dia orang selesaikan masalah. Okay, ni saya nak tunjuk sikit, next. Ni kami punya YouTube punya ni lah. Okay, waktu saya start dulu dengan Yana, waktu saya dapat idea nak buat YouTube ni kan, dan saya pun setkan buka account apa dekat YouTube ni. Waktu tu Julai 2019. Okay, nampak graf dia tu. Lepas tu waktu tu kita dah buat banyak video. Buat macam-macam lah video kan. Tapi memang tak ada orang tengok, klik-klik kan. Bagi tips ni, share tips ni, macam-macam tips lah, share buat banyak video kan. Kalau tengok graf dia tu memang macam 1-2 views je, 10 views je. Tapi waktu tu saya cakap tak apalah, kita buat je lah kan. Kalau ada seorang dua orang yang dapat manfaat daripada sharing kita ni pun alhamdulillah kan. Kita bukan nak ramai pun.
Tapi selepas lebih kurang saya rasa dalam 6 bulan macam tu lah, barulah tiba-tiba ada satu video tu padahal saya dah buat lama, saya buat bulan 7. Tiba-tiba dia viral tak pasal-pasal, saya pun tak tahu kenapa kan. Lepas tu dia kat situ bila dia viral tu dia bagi momentum lah. Dan sampai sekarang alhamdulillah okey. Jadi kunci dia kat sini, kalau nak suruh saya share rahsia ke apa, saya rasa saya share apa yang kami buat, benda yang sama je, share tips, share cerita, share macam mana cara nak buat, dan benda-benda tu rasa semua orang pun kebanyakannya tahu macam mana cara nak buat kan, apa benda tips-tips tu. Cuma apa yang saya rasa yang kami buat extra ialah konsisten tu je, tak give up lah kan. Posting dan alhamdulillah bila dapat dia punya rentak tu memang lepas tu memang alhamdulillah lah. Dan kalau tengok pun graf dia biasalah dia turun naik kan. Tapi konsisten je lah buat kan. Itulah kunci dia lah, konsisten. Jadi saya macam anda lepas ni boleh start terus. Lepas ni boleh je start terus kan. Sebab saya percaya semua orang dah ada dah social media, betul tak? Ada ke yang tak ada social media sekarang? Cuba komen sikit kalau yang tak ada. Kurang-kurang mesti ada, sama ada Facebook ataupun Instagram lah kan. Jadi start sharing dekat social media anda. Fokus dekat kawan-kawan dan keluarga dulu. Share tips, share progress, dokumenkan perjalanan kita tadi tu, before after kita, pengalaman kita join program coaching tu kan. Kalau apa yang anda rasakan, rasa seronok, rasa best, ada community, support group, macam-macam kan. Share dengan konsisten dekat Facebook. Tunjukkan progress kita kan. Share apa resepi-resepi yang kita gunakan, apa yang kita makan. Lepas tu bila dah start ada yang interested, masukkan diorang ke dalam group community kita tadi tu. Dan mulai engage dengan diorang kat dalam tu. Lepas tu memang effortlessly nak dapat customer tu memang sangat mudah. Okay. Saya rasa setakat tu saja saya punya sharing. Okay. Jadi itulah. Boleh start lepas ni. Hari ni, petang ni, malam ni dah boleh start. Teruskan insyaAllah. Semoga kita semua sama-sama lah dapat hello, dengar? Okay. Okay, jadi itu sahaja perkongsian saya. Jadi saya nak ucapkan terima kasih lah dekat saya punya partner saya, Coach Ana, yang dari awal dulu banyak coach saya lah kan. I love you. Okay, dan juga mentor-mentor saya, Pak Yang, Mak Yang kan. Dan semualah leader-leader kat sini. Okay, Ustaz Man dan semualah. Okay, jadi itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Let's go.